أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid muka surat 18. Muka surat 18 baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 18 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad. Dan wajib i'tiqad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Daripada bangsa Arab. Lagi bangsa Quraisy. Lagi bangsa Quraisy. Dan bahawa namanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya bapanya Sayyiduna Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Abdi Manaf ibni Qusayyin ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ayyin ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudarikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma' ibni Adnan. Dan wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Ini di antara perkara yang wajib kita berpegang di hati kita. Perkara yang wajib kita berpegang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan orang yang berbangsa Arab. Yang pertama, ini wajib kita berpegang ni. Lagi bangsa Quraisy, yang mana bangsa Arab ni dia banyak pula di punya kabilah dia. Arab lebih daripada Ajam. Arab lebih daripada Ajam. Ajam ni selain daripada Arab, Ajam lah. Wa imma Parsi ke, wa imma Melayu ke, tak kira lah. Selain daripada Arab dipanggil Ajam. Jadi Arab ni lebih
afdal, lebih mulia daripada ajam. Kemudian Arab ni banyak kabilah. Kabilah yang paling tinggi, paling lebih adalah kabilah Quraisy. Jadi Nabi SAW bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy. Kemudian di kalangan puak Quraisy ni, yang paling tinggi, yang paling lebih adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib. Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib. Pada ni. Nabi SAW Bani Hashim. Imam Syafi'i rahimahullah Bani Muttalib. Imam Syafi'i Bani Muttalib. Nabi SAW Bani Hashim. Jadi Bani Hashim nombor 1, Bani Muttalib nombor 2. Tapi Bani Muttalib lah yang paling lebih di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy yang paling lebih di kalangan orang-orang Arab. Ni nak cerita kelebihan Nabi SAW. Yang terdahulu Nabi SAW lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang nak pergi pula kepada yang wajib kita berpegang berkenaan dengan selebih-lebih makhluk Allah, iaitu Nabi SAW. Jadi selebih-lebih Nabi SAW. Nabi ni pula apa yang kita wajib berpegang yang berkaitan dengan diri Nabi SAW. Yang tadi kita berpegang Nabi nombor 1 paling lebih. Nombor 2 Nabi Ibrahim AS. Nombor 3 Nabi Musa AS. Nombor 4 Nabi Isa AS. Nombor 5 Nabi Nuh AS. 5 ni ulul azmi. Turun kepada Nabi 20 orang lagi tu, untuk mencukupkan bilangan Nabi Rasul 25 orang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran, yang wajib kita imani. Nabi 25 ni secara tafsil, secara sorang-sorang. Habis Nabi 25 ni turun kepada habis Rasul 25 ni turun pada rasul-rasul yang lain. Yang masyhurnya jumlahnya 313 rasul semua sekali. Habis rasul-rasul ni turun kepada anbiya, nabi-nabi, yang jumlahnya atas pandangan masyhur 124,000 orang. Hak nabi yang bukan rasul. Sebab kita maklumlah, rasul pastilah nabi. Nabi tidak semestinya rasul. Sebab rasul 313 orang asalnya pangkat nabi. Angkat asal rasul 313 orang ni dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Kemudian diangkat pada pangkat risalah 313 orang. Jadi orang ramai 100 ribu orang tu hanya dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Habis Nabi turun kepada ketua-ketua malaikah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Betul setakat tu. Habis ketua malaikat yang 4 terus turun kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Susunan 4 Khulafaur Rasyidin. Lepas tu turun kepada lagi baki 6 sahabat. Cukup 10 sahabat yang wajib syurga. Baru turun kepada sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar.
Kemudian yang terbabit dengan perang Uhud, disusun sahabat tu pula. Kemudian habis sahabat Nabi ni turun kepada sahabat-sahabat Nabi Rasul yang lain. Ada ni? Sahabat Nabi Rasul yang lain selepas dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis semua tu turun kepada aulia-aulia ilah. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habis para aulia turunlah kepada awamul malaikah, malaikat hok ramai-ramai hok kebanyakan tu. Turun malaikat hok ramai-ramai tu. Hok berapa jumlah yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi seramai-ramai makhluk Allah adalah malaikah. Habis kebanyakan malaikah ni barulah turun kepada awamul bashar. Manusia di kalangan hok kebanyakan. Kita ni lah. Awamul bashar ni pula dia ada kedudukan-kedudukan yang berbeza pula. Ini hak bicara terdahulu berkaitan dengan kelebihan mengikut susunan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi lah hak paling lebih sekali. Nak kenal Nabi pula. Apa yang wajib kita beriktikad hak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib iktikad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab, lagi Quraisy. Dan bahawasanya Nabi kita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya dan bahawasanya atau pada bahawasa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Dan bahawasa yakni dan wajib i'tiqad bahawasanya bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdullah. Sayyiduna Abdullah. Kita letak pakat benda Abdullah. Sayyiduna. Ada ni. Walaha walaha Abdullah ni wafat, kita maklumlah. Pandai ni bukan kata sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi tak lahir lagi meninggal dah Abdullah ni. Sayyiduna juga nak letak ketinggian ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ayah Nabi ni di kalangan kafir Quraisy lah. Ayah Nabi di kalangan kafir Quraisy. Tapi pada masa tu sudah terputus lama dah. Sudah terputus lama dah para anbiya. Sudah terputus lama dah para anbiya. Maka di ketika tu tidak diambil salah apa kesalahan sekalipun. Sebab tak ada Rasul. Hak Nabi Rasul yang sambung menyambung tu di Palestin tu. Daripada anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam. Adapun daripada Nabi Ismail alaihissalam di Mekah ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia tiada rasulnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di tengah tu tak ada Nabi. Ada ni. Di Palestin tu daripada Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Di Palestin tu. Jadi di Mekah ni terputus agama. Maka Abdullah ni mati dalam kufur. Tetapi tidak dihukumkan kufur. Kenapa? Sebab terputus Rasul. Dia panggil Ahlul Fatrah. Dia panggil. Al-Fatrah ni mereka yang hidup ketika ketiadaan Rasul. Maka tidak akan diazabkan. Tuhan kata ni ayat tu, hatta nab'asa rasula tu. Awal dia. Ayat ni hok duk baca semua ayat ni.
hatta nab'asa rasulah. Maksud dianya, kami tidak akan mengazab sehingga kami utuskan rasul. Awal ayat. Mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab sehinggalah kami bangkit rasul. Kenapa ni? Sebelum dia bangkit rasul tak akan kena azab, tidak akan dimasukkan ke neraka. Ada ni. Sebab apa? Tidak dihukumkan kafir, tapi bukan Islam. Tidak dihukumkan kafir, termasuk ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang ada timbul, kasarlah timbulnya. Mak ayah Nabi masuk neraka. Lepas ayat wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula, tak mana? Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Kami tak akan mengazab, tak akan masuk neraka. Hatta nab'asa rasula. Sekami utuhkan rasul, tak ikut juga macam kafir Quraisy. Lepas dilantik Nabi sebagai rasul, tu barulah hukum kafir akan kekal neraka. Tiba-tiba mak ayah Nabi masuk neraka. Mana Allah azab? Allah azab sebelum Allah utuhkan rasul. Mana ayat tadilah? Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Tak mana ayat tu? Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi Imam Suyuti bicara hadis ni walaupun hadis dhaif sebab nak membesarkan mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ni dhaif. Dia tak boleh hujah hadis dhaif ni, tapi didatangkan sebagai nak menceritakan kelebihan mak ayah Nabi sallallahu. Kalau mak ayah Nabi sallallahu ahli neraka. Tak ada ni. Macam mana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hadis ni hadis dhaif, bahawa mak ayah Nabi dihidupkan oleh Allah kembali selepas Nabi SAW berdoa di kubur mak ayah Nabi, kemudian mereka hidup, mereka mengucap dengan syahadah, kemudian mereka dimatikan kembali. Tapi hadis dhaif, ada hujah. Tapi cukup dengan ayat tadilah, tidak akan diazab sehingga kami utuhkan rasul. Maka mak ayah Nabi tidak masuk neraka. Dah tak masuk neraka, duduk mana? Duduk tanah Rezak. Apa? Tanah tengah tu lah antara neraka dengan syurga. Ar-ar. Apa? Tengah-tengah. Tak ada. Makna apa? Mak ayah Nabi masuk syurga. Walaupun hadis kata mak ayah Nabi dihidupkan kembali, hadis dhaif, tapi ulama pakai untuk untuk membesarkan mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dalam hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Sentiasa aku dipindah, kata Nabi SAW. Lam azal unqalu, sentiasa dipindah akan daku daripada sulbi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Faham daripada hadis ni semua ayah Nabi lah, datuk Nabi dan nenek Nabi sampai ke Nabi Adam AS dan Hawa, kesemuanya tidak kafir.
Sebab apa? Sebab kalau kafir lah, ada hak kafir, maka tidak akan disifatkan dengan suci. Yang disifatkan dengan suci ni mukmin, hak tak kafir. Orang disifatkan dengan suci. Min aslabit tahirin, daripada sulbi-sulbi lelaki yang suci. Kalau ada kafir, suci. Ilah arhamit tahira, kepada rahim-rahim perempuan yang suci. Nenek-nenek yang suci. Tidak akan dihukumkan suci kalau kafir. Jadi maknanya, daripada Nabi SAW sampai ke hak datuk-datuk dan nenek-nenek, sampai ke Nabi Adam AS. Bukan sampai Nabi Ismail AS saja. Memang sampai Nabi Ismail AS. Tapi sampai Nabi Adam AS dan Hawa, tidak ada yang kafir. Termasuk Abdullah dan Aminah. Lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahira. Sentiasa aku dipindah, mana benih Nabi SAW lah, daripada sulbi lelaki yang suci kepada rahim-rahim perempuan yang suci. Mak ayah Nabi kafir, masuk neraka. Sedap dia buat cerita mani-mani je. Mani-mani je nak cerita. Boleh tergamuk kata gitu. Padahal pada masa tu belum lagi diutuskan. Belum lagi diutuskan Rasul. Tambahan pula pada masa tu, di kalangan kafir Quraisy pula, tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abdullah, dan tidak ada perempuan yang lebih baik daripada Aminah. Masyhur pada masa tersebut. Tapi bukan berhenti setakat tu. Naik kepada mak ayah Abdullah, naik kepada mak ayah Aminah, sama juga. Di kalangan orang-orang mulia daripada puak kafir Quraisy. Sebab tu Nabi SAW ni manusia yang paling lebih. Yang paling lebih lah. Bukan manusia paling lebih. Makhluk Allah yang paling lebih. Bila nak jadi lebih ni, bayangkan kalau keturunan yang tak baik. Hak mak ayah buat salah, tak ada kena-mengena dengan no. Tapi kuranglah jadinya. Yelah, dia bagus dianya. Tapi kalau tengok kepada latar belakang mak ayah dia, tok nenek dia, kampung ni, karuk. Ada ni. Tak camai dah timbulnya. Kalau orang ni orang yang mulia, orang pun tengok, mak ayah dia pun mulia juga. Mak ayah dia orang baik-baik. Tok nenek dia pun orang baik-baik. Ni biasanya. Barulah makna tak timbul kurang. Ni kita orang hak kurang ni. Kita orang kurang. Orang kurang pun hak agak mulia di kalangan hak ramai-ramai ni. Mana orang gini kadang-kadang mak ayah dia pun mulia. Tu nenek dia pun orang yang dihormati, disegani. Allah, mak ayah dia tu nenek dia semayang dah cukup. Dia je sekarang ni moleknya duduk masjid surat. Semayang cukup. Alhamdulillah lah. Tuan pilih dia. Tidak kok kalau macam mak ayah dia tu nenek dia kok berat-berat belaka lah. Apa ni? Jadi mulia tu mulia lah sebab mak ayah dia tu nenek dia tak ada hukum atas dia. Tak kena ke dia. Faham tak ni? Tapi akan jadi kurang kemuliaan. Adapun Nabi ni seafdal makhluk Allah. Jadi mak ayah pun tuan atur di kalangan lelaki perempuan yang paling mulia. Sampai naik kepada atas. Sampai naik kepada Adnan. Sini siapa tulis? Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang mana hak ni pun hak wajib kita i'tiqad juga. Hak wajib kita i'tiqad juga. Mana wajib kita i'tiqad akan
Ni akan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa ni? Kita kena mengaku juga, kena kenal, wajib tahu kena tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut saya sebut tadi pun samalah. Wajib kita i'tikad bahawa keturunan Nabi sallam sampai ke Nabi Adam alaihissalam daripada ibu bapa yang suci, yang bersih, yang tiada hak kupu. Itu di antara yang wajib kita i'tikad. Macam saya sebut tadilah, walaupun hadis tu hadis dhaif, mak ayah Nabi masuk Islam selepas dihidupkan kembali, tapi hadis dhaif sekalipun kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Dan kita kena i'tikad bahawa mak ayah Nabi ahli syurga. Kita wajib i'tikad bahawa mak ayah Nabi adalah ahli syurga. Hak hadis dhaif tu masuk Islam, sama telah lah ahli syurga. Itu masuk Islam. Hadis dhaif tetapi boleh pakai. Haram kita kata mak ayah Nabi masuk neraka. Haram kita kata mak ayah Nabi masuk neraka. Dia golongan-golongan yang boleh kata mak ayah masuk neraka tu lah. Macam mana dia punya pemahaman dia. Tambahan pula, mereka ahlul fatrah. Mereka yang hidup ketika tidak ada Rasul. Jadi wajib kita i'tikad, kita mengetahui juga akan nasab keturunan Nabi SAW sebelah ayah Abdullah dan sebelah ibu Aminah. Tapi sebelah ibu Aminah ni sampai dikilap je lah. Sampai dikilap. Kerana dikilap itulah tempat berjumpanya dengan keturunan Abdullah. Jadi kalau kira keturunan belah ayah, keturunan belah ibu sampai ke Adnan kedua-dua. Tapi ibu dia berhenti dikilap je. Sebab berhenti dikilap? Sebab di situlah berjumpanya tok nenek anak Abdullah pulaknya. Dan tok nenek Nabi SAW ni di antara yang wajib kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kena ajar. Sekarang mudahlah beli itulah poster apa, bukan poster. Ni hok kilap molek, kertas molek tu. Panggil apa? Panggil apa tu? Ke panggil poster kot tu? Tak panggil poster tau. Dia panggil benda? Banner. Tak panggil banner. Hok tepi-tepi jalan, hok eklang tu. Ni. Kertas comel tu. Ada belaka tu. Hok ni sifat Allah, sifat Rasul, bila malaikah, kitab, Rasul 25 ada belaka. Sahabat yang 10 yang wajib syurga ada belaka. Termasuk juga ni keturunan Nabi yang salam sebelah ayah dan sebelah ibu. Memang ada dalam tu. Dia molek, susun molek. Lepas tu hafal. Sebab apa? Wajib kena kenal juga. Tu nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauqi lah, tauqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab-kitab dia panjang bicaralah. Abdul Muttalib ni nama sebenar ke, gelaran ke? Nama sebenar Abdul Muttalib adalah Amir, nama sebenar dia. Amir, nama sebenar Abdul Muttalib.
Lepas tu adalah ceritaan-ceritaan kenapa jadi timbul dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Muttalib. Dia Muttalib ni adalah bapa saudara kepada Amir ni. Dia ada kisah dia lah. Dia panjang cerita kisah dia. Timbul nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni ada adik-beradik namanya Muttalib. Hashim ni ada adik-beradik nama Muttalib. Jadi timbul satu kisah tu, jadi timbulnya Amir ni dipanggil Abdul Muttalib, hamba pada pok saudara dia. Pada ni. Abdul Muttalib, Muttalib tu pok saudara Amir ni. Muttalib ni pok saudara Amir. Tapi kisah dia panjang lah. Dah kita cerita panjang kisah dia. Akhirnya Amir ni digelar sebagai Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Muttalib tu bukan ayah dia, adik-beradik ayah dia. Hak Muttalib tu lah. Bani Muttalib lahirnya Imam Syafi'i. Bin Hashim. Bin Hashim. Hashim tu adik-beradik dia Muttalib. Daripada Hashim ni lah digelar Bani Hashim. Bani Hashim mula daripada Hashim, ayah kepada Abdul Muttalib. Dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi kita sebut kata Bani Muttalib tu, Bani ni anak cucu lah. Anak cucu. Dia sebut kata Bani Muttalib, kita pergi pada Abdul Muttalib. Bukan. Bani Muttalib pok saudara Amir tadilah. Sekarang Abdul Muttalib nama dia Amir. Tapi kenapa digelar Abdul Muttalib? Hamba pada Muttalib. Muttalib tu pok saudara dia. Daripada Muttalib tu lah anak cucu dia panggil Bani Muttalib sampai kepada Imam Syafi'i. Adapun Nabi Bani Hashim. Hashim ni mana Hashim ni ayah, datuk, moyang gitu. Ayah Abdullah, datuk Abdul Muttalib. Hashim datuk, moyang. Gitulah. Kita lain. Abdullah ayah, Abdul Muttalib toki, Hashim toki, tok nyang. Lepas tu tok nyu. Gitu-gitu dah. Betul ni bukan cerita kelakar ni, memang betul lah. Toki, tok nyang, tok nyu. Lepas tu tok apa tak tahu lagi ni. Ingat tu lah dah. Betul. Toki, tok nyang, tok nyu. Tahu nama Toki pun mujur. Tahu nama Tok Nyang? Nama Toki pun kerana apa? Kerana ayah kita beng Toki. Faham tak? Kerana ayah kita beng Toki. Toki beng apa? Toki beng apa? Nganga-nganga tak jawab. Boleh lagi tak boleh lagi? Orang tua boleh lagi lah. Cuba tanya orang muda-muda. Tanya muda-muda. Tak serah kau tu, tanya orang muda-muda. Tanya orang muda-muda. Toki beng apa? Toki beng apa? Dia nak tahu kok mana. Dia tahunya ayah beng apa? Beng Toki. Dia tahulah Toki. Toki beng apa? Nak ambil mana Toki beng apa? Tapi kalau orang-orang yang mulia-mulia, dia ada titih baris. Titih baris. Faham tak ni? Hak titih baris daripada keluarga Nabi yang salam tu satu dah. Titih baris keluarga Nabi yang salam kan? Itu satu dah. Terkadang titih baris daripada ulama-ulama besar. Aulia-aulia besar. Dia ada titih baris dia. Kita tengok dia punya tu lah. Allah panjangnya lah. Panjang. Dia punya titih baris.
Sebab apa? Sebab atas tu orang mulia sangat-sangat. Orang alim besar, aulia besar atas tu. Pada ni. Jadi dia jaga. Memang ada yang jaga titik bari. Lahir je, dia pun masuk. Lahir je, dia pun masuk. Lepas tu dia sambung. Hak keluarga Nabi SAW tu tak ada tu. Ada ni. Tapi kalau hak atas-atas tu tahu main mana hala, lah. Nak caruan ni kalau jumpa cari pun tutup. Kalau jumpa cari pun tengok hak ni dulu tutup lalu tutup dah. Tapi orang mulia ni dia terpelihara dah. Hak ni keturunan Nabi SAW daripada hadis-hadis sahih ni sampai ke Adnan. Ada. Sampai ke Adnan. Sebab tu sekarang ni pun sama. Hak nama-nama anak-anak cucu Nabi SAW ni memang dia akan jaga sungguh-sungguh. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Kenapa duduk jaga sangat-sangat titik baris itu? Penting. Kenapa? Penting lah. Kenapa tak penting? Penting. Tapi yang mulia di sisi Allah, yang bertakwa, betul. Yang bertakwa. Itu satu sudut. Ini sudut keturunan mulia lebih. Yang sudut keturunan mulia ni, dia paling takwa pula. Berapa kali lebih? Lebih dari sudut dia yang bertakwa, lebih dari sudut dia keturunan Nabi SAW. Pada ni. Tapi kalau semata-mata keturunan Nabi tidak bertakwa, bak keturunan tetap lebih. Bak keturunan tak lebih, tapi tertutup kelebihan tu kerana tidak ada ketakwaan. Tapi kalau keturunan lebih, bertakwa pula, berapa lapis lebih? Tapi kalau keturunan lebih, takwanya tidak, tertutup lah. Tapi keturunan lebih itu tidak dinafikan. Kemudian dia pun bertaubat, dia kembali bertakwa kepada Allah. Kembali lebih. Sebab apa? Daripada keturunan yang lebih. Ada ni. Maknanya, kita sederhana. Kita sederhana. Khairul umur awsatuha. Nabi kata. Sebaik-baik pekerjaan, pertengahan. Kita memuliakan anak cucu daripada orang yang lebih-lebih. Bukan kata keturunan Nabi SAW saja ni. Anak cucu orang alim pun kita muliakan. Kita muliakan. Bukan hanya anak cucu Nabi SAW, kita muliakan. Tapi sederhana. Sebab kemuliaan yang paling tingginya ketakwaan. Pada ni. Jangan kita semata-mata keturunan. Walaupun tak ada ketakwaan, nak akad juga. Tak boleh. Jangan kita tak berahi pada keturunan. Kita kata macam-macam pula. Jangan. Ada ni. Dia ada ekstrim belaka ni. Ada ekstrim sebelah mengagung-agungkan. Ada ekstrim sebelah nak memburuk-burukkan. Dia ada dua. Dia tak ada lagi dah. Dua ni ada semua. Ahli sunnahnya duduk tengah. Memang ada dua belaka. Faham tak ni? Ahli sunnah. Hak telajuknya Qadariyah. Hak telajuknya Jabariyah. Dia gitu lah. Dia ada dua belah belaka tu. Kita keturunan Nabi SAW kita muliakan. Tapi bukan kita sampai ke peringkat seperti ta'assub macam nak puja pula. Tapi janganlah pulaknya nak merendah-rendah, nak menjatuh-jatuh, jangan tu. Dia ada dua golongan sekarang ni. Jangan orang kita ni mari je. Lepas tu pulak ni. Lah. Mari heng-seng pulak. Orang puang lah. Pelik pulak jadinya. Tengok handsome. Handsome pelik apa? Pergi negara Arab tu. Ramai orang Arab handsome ni. Orang kita ni. Sabar. Sabar. Kita tak jelas. Ya pun tidak.
tidak pun tidak. Serah kepada pihak berkenaan yang lebih banyak maklumat. Tapi kita sabar, nanti dulu sabar. Ada ni. Tiba-tiba cepat-cepat mengagungkan. Kena-kena salah, tak betul. Duduk kutuk macam-macam. Kena-kena betul dianya. Nak kira mana pula kita ni? Kita duduk puja lebih-lebih, kena tipu atas darat dia. Duduk kutuk lebih-lebih, malam sebenarnya sebenar dia. Duduk mana kita? Tak payahlah. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Apabila keturunan tu samar-samar, kita letak satu je. Orang yang bertakwa, orang yang mulia. Keturunan dia, wallahu a'lam, sebenar ke tidak keturunan Nabi SAW. Gitu je, sudahlah. Kita tak akan ditanya pada hari akhirah. Kita tak ambil sikap seumpama tu. Tapi kalau kita ambil sikap yang berlebih-lebihan, kita akan ditanya pada hari akhirah. Kita mudah nak teruja, mudah nak ta'assub. Tuan mulia, Tuan mulia. Nama ni satu-satu Tuan mulia. Kita mulia tak mulia tadilah. Setakat nama Tok Ki je. Naiklah Tok Ki, Tok Nyang. Naik atas sikit, dengar nama-nama pening dah kitanya. Biasa bercakap dengan orang tua-tua. Dia pun ceritalah, nama ni. Anak dia ni pula, lahir pula sini pula. Orang ni lah, kita dengar tiada hanyut dah kitanya. Dah. Dia punya cabang-cabang. Yelah, kadang-kadang kita nak tahu juga, nak kenal juga, waris-waris. Waris-waris. Ingat masa budak-budak, ayah haji bawa pergi rumah orang tua ni. Tanya orang tua ni, siapa? Ada ni. Sebab bila meninggal tu, jadi tak tahu je, kita tak tahu gitu. Tak tahu. Saya biasa usaha tanya. Tapi cerita orang tua tu, pening kitanya pula. Pening lah dia punya nama, bilang anak ni. Ni anak tok laki dulu ni, nama tok laki dulu, nama ni. Hak ni anak, ada dia dulu kan, tok laki ramai. Bini pun ramai. Ni bukan anak ayah ni. Ni bukan anak mak ni, anak ti je ni. Lepas tu ni lahir sini. Kita dengar tu, bela, mana? Bela. Nak tahu, nak cari. Tapi jadi bela. Jadi bela. Alhamdulillah. Bukan hanya keturunan Nabi SAW sahaja. Keturunan orang-orang alim pun memang dia ada, dia punya silsilah dijaga. Dijaga. Dan memang ada yang orang tua yang memang pegang dia punya keturunan. Tak ada lah. Ini bukan cerita keturunan Nabi SAW ni, keturunan orang-orang alim. Sementara keturunan Nabi SAW. Ni memang kita wajib i'tiqad ni, kita wajib terkenal. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim. Hashim nama dia Amrun, nama asal dia. Lepas tu dia gelar kepada gelaran dia kepada kunyah dia kepada Hashim. Lepas tu panjanglah bicara kenapa timbul nama Hashim. Macam Abdul Muttalib tadilah. Jangan faham Abdul Muttalib nama Tuhan, bukan. Sebab tu kita dimakruhkan letak nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu tutup Nabi, tak apalah gelaran dia itu masa jahiliyah. Sekarang tak boleh letak nama Abdul Muttalib, makruh. Sebab apa? Sebab itu Muttalib bukan nama Tuhan. Muttalib bukan nama Tuhan. Muttalib ni nama pak saudara dia, apa dah ni? Nama pak saudara Amir ni. Muttalib ni adik pada Hashim. Adik pada Hashim, Muttalib. Jadi dia tergelar pada Abdul Muttalib. Kisah dia panjang lah. Dan kita ada cerita kisah tu. Kenapa digelarkan dengan Abdul Muttalib? Hamba Muttalib. Muttalib pak saudara. Bin Hashim bin Abdu Manaf. Bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ni lah lahirnya Hashim, lahirnya Muttalib. Ada lagi anak yang lain nama dia
Abdul Syamsin dengan Naufal. Jadi Abdul Manaf ni dia anak dia bukan hanya Hashim dengan Muttalib. Anak dia Abdul Syamsin nama anak dia. Kemudian Naufal pun nama anak dia. Tapi Bani Abdul Syamsin, Bani Naufal lawan Nabi SAW, maka anak cucu Abdul Syamsin, anak cucu Naufal tidak dipanggil Ali Muhammad. Sebut kata Ali Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib. Wa ala alihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi salam dalam bab zakat, dalam bab doa, keluarga Nabi ni tiap-tiap orang yang beriman kalau bab doa. Jadi anak cucu Abdul Syamsin, anak Abdul Muttalib, anak Abdul Manaf juga. Anak cucu Naufal, anak Abdul Manaf juga Naufal tu. Itu bukan keluarga Nabi sebab anak cucu mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf, baca tukar bimbo. Bin Abdi Manaf bin Qusayyin bin Kilab. Bin Qusayyin bin Kilab. Dia akan cerita di bawah tu. Qusay di ni Abdul Manaf. Hak sebelah ayah ni bukan Abdul Manaf, hak sebelah mak. Sebab sebelah mak nanti ada juga Abdul Manaf. Aminah bin Wahbin bin Abdi Manaf. Abdi Manaf juga tu. Bukan situ. Tempat berjumpanya adalah di Kilab. Tempat berjumpa Abdullah dengan Aminah adalah pada Kilab. Bin Kilab bin Qusay bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ayyin yang mana pada masa Ka'bin ni, Ka'ab ni dia menghimpun kaum dia pada hari Jumaat. Dia pun berceramah, dia pun memberi peringatan dengan lahirnya Nabi akhir zaman. Yang mana Ka'ab ni ceramah pada kaum daripada hari Jumaat. Nabi akhir zaman ni adalah daripada anak cucu dia. Dan Ka'ab ni menyuruh kepada kaum dia pada masa tu supaya bila lahirnya Nabi akhir zaman, supaya ikut akan Nabi akhir zaman. Awal-awal dia cerita dah ni. Pandai ni. Dan toki lelaki sebelah ayah ni kesemuanya pembesar. Bukan orang biasa-biasa. Pembesar, ketua-ketua kaum, raja-raja pada masa tersebut. Bukan kata hak datuk-datuk Nabi, hak nama disebut ni orang biasanya, tidak. Bin Luwayyin bin Ghalib bin Fihrin bin Fihir bin Malik bin Malik. Malik ni dia menjadi raja pada masa dia tu. Dia menjadi raja pada masa Malik ni. Lepas tu dinamakan sebagai Malik. Malik ni raja lah. Bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa setakat tu? Adnan hidup semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Adnan hidup semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan dikatakan hak datuk-datuk lelaki Nabi ni sudah nyata nur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara yang sangat nyatanya nur Nabi SAW adalah pada mudrikah. Sangat nyata nur cahaya Nabi SAW. Sebab itulah datuk-datuk Nabi ni mereka Tuhan letak jadi orang yang lebih mulia pada masa masing-masing. Hak tu hak sebelah ayah. Hak tu hak sebelah ayah. Dan bahawa seibunya. Dan bahawa seibunya. Oh ni atas pada atas tu belaka. Hak wajib i'tikad belaka. Ibunya Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah bin Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dia berhenti di Kilab. Kenapa berhenti di Kilab? Cukuplah setakat tu. Sebab apa? Kalau nak sama lagi, kena balik macam hak ayah tu lah. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kena balik situ lah. Makna apa? Dia makna sebelah mak pun sampai ke Adnan juga. Sebelah mak pun sampai ke Adnan. Bukan sebelah ayah saja. Tapi sebelah mak ni dia berhenti di Kilab. Sebab apa? Sebab bertemunya Adnan dengan Aminah pada Kilab. Tu masing-masing ada Abdul Manaf. Sebelah ayah ada Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sebelah mak bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Situ sama-sama nama sama tu. Nama Abdul Manaf belaka tu. Dan Abdul Manaf ini. Dan Abdul Manaf ini ni Abdul Manaf daripada pihak ibu. Abdul Manaf daripada pihak ibu. Lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapanya. Lain daripada Abdul Manaf daripada pihak bapanya. Ada letak kaki di bawah di tepi tu kan. Bahkan ia sepupu baginya. Itu je lah. Bukan ia Abdul Manaf daripada pihak ibu ni sepupu bagi Abdul Manaf daripada pihak bapa. Sepupulah. Sebab Kilab anak dia Kilab sebelah ayah anak kepada Kilab Qusay. Belah mak pula anak kepada Kilab adalah Zuhrah. Jadi Qusay dengan Zuhrah ni adik-beradik. Qusay anak dia nama Abdul Manaf. Zuhrah anak dia pun nama Abdul Manaf juga. Gitu je lah. Jadi Abdul Manaf sebelah ayah, Abdul Manaf sebelah ibu adalah sepupu. Ambillah. Lepas tu dalam kitab dicerita lagi lah. Adik-beradik Aminah perempuan ada ni dua beradik. Adik-beradik Aminah lelaki ada 3 beradik. Mana dalam kitab-kitab sejauh dia akan ceritalah berkaitan dengan tok nenek Nabi sebelah ayah dan tok nenek Nabi sebelah ibu. Kita susunan ada dah ni, kita wajib kena mengetahui sampai kepada Adnan. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi, dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam putih cenderung kepada merah. Putih cenderung pada merah. Hak ni pun di antara yang wajib kita mengetahui. Putih capur merah. Bukan putih lepu. Bukan apa? Bukan putih tu putih lepu. Putih tu. Bukan panggil putih lepu. Putih capur merah. Bukan merah tu. Hak merah tu, hak tu orang katalah. Hak merah tu orang kata
banyak makan babi dah. Dah ni orang kata muka dia merah tu, orang kata dia banyak makan babi. Ya. Adapun Nabi ni putih capur merah. Putih capur merah ni atas dunia. Adapun dalam syurga putih capur kuning. Gitu pula. Ini wajib kita tahu ni. Sebab atas dunia hak warna kulit yang lebihnya putih capur merah. Di dalam hari akhirah hak paling lebihnya putih capur kuning. Dia gitu. Ni putih capur merah ni di dunia. Putih capur merah di dunia. Dia panggil abyadu musyarrabun bi humratin. Abyadu tu putih. Abyadu tu putih, musyarrabun bi humratin. Mana apa ni? Bercampur dengan merah. Putih bercampur dengan merah. Bukan putih lepuk, bukan. Bukan merah nyala, bukan. Ke mana? Merah nyala tau. Putih lepuk, lepas tu merah nyala. Kuning siang. Saya kata ni takut salah kan? Betul tak? Kuning siang tau. Kuning siang. Sebut macam mana? Kuning siang. Merah nyala. Hitam letung. Hitam legang. Hitam legang juga. Hitam letung, hitam legang. Hitam kuali hok mana? Hitam letung. Hitam legang. Mana? Ada negeri luar kata berganda. Bukan kata berganda gitu. Apa? Yalah. Putih lepuk, merah nyala, kuning siang. Jadi Nabi ni bukan putih lepuk, bukan merah nyala. Putih bercampur dengan merah atas dunia. Putih bercampur dengan kuning di dalam syurga. Sebab apa? Sebab di dunia ni warna kulit yang paling lebih putih campur merah. Di hari akhir dalam syurga warna yang paling lebih di hari akhirah adalah putih campur kuning. Itu warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib atas mukallaf mengetahui. Mana? Tahu tak warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingat tak kita paridah ni nombor yang round yang kedua ni. Round yang kedua. Tak ingat sangat tulis di kertas lah. Payah apa? Putih, lepas tu nak buat capur tu. Capur. Alah, dia ada capur tolok bahagi kali tu lah. Putih, capur, merah. Dunia. Putih, capur, kuning. Akhirat. Apa ya? Tepek di dalam kereta ke? di ni rumah ke? Tulis. Putih, lepas tu buat campur, merah. Putih, lepas tu campur, kuning. Wajib kita mengetahui warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada belakang dalam kitab Faridatul Faraid. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi sallam. Dan bahawasanya ni sama atas belakang lah ni. Atas tu kan. Dan wajib iktikad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Dan bahawa Nabi namanya Muhammad. Bahawa dan wajib iktikad bahawa namanya Muhammad. Dan bahawa bapaknya Sayyidina Abdullah. Yakni dan wajib iktikad bahawasanya bapaknya Sayyidina Abdullah. Dia gitulah. Dan bahawasanya ibunya Sayyidatuna Aminah. Yakni dan wajib iktikad bahawasa ibunya Sayyidina Aminah. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi sallam. Yakni dan wajib iktikad bahawasanya warna tubuhnya Nabi sallam putih cenderung bukan capur, cenderung kepada merah. Kita kata putih capur merah. Gitulah. Ni. Hak wajib kita tahu belaka ni. Wajib kita iktikad belaka. Dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya. Atas itu juga. Dan bahawasanya yakni dan wajib iktikad bahawasanya Nabi kita Muhammad sallam ialah kesudahan anbiya dan mursalin.
Wallahu a'lam.